أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى بالله شهيدا، والصلاة والسلام على أشرف المصطفى وعلى آله وأصحابه المختار. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم. Yang dimuliakan Tuan Imam, seterusnya jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Alhamdulillah, kita bersua lagi pada pagi ini bagi meneruskan agenda kuliah bulanan kita yang kita sudah berada pada penghujung bahagian yang terakhir pada surah yang kedua daripada juzuk ke-30, iaitu surah An-Nazi'at, yang mana kita akan sambung pada pagi ini bermula setakat catatan terakhirnya daripada ayat ke-40 sehinggalah kepada ayat ke-46, dalam lebih kurang 7 ayat ya, sebelum kita berakhir pada surah ini untuk kita masuk ke surah baru ya. Dan insya-Allah sama-sama terlebih dahulu kita baca bermula daripada ayat ke-40 surah An-Nazi'at ini sehinggalah kepada ayat terakhir, iaitulah pada ayat ke-46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك
hawa nafsu. Ayat ke-41, maka sesungguhnya surga lah tempat tinggalnya. Ayat ke-42, orang-orang kafir bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hari kebangkitan, bilakah akan berlaku? Ayat ke-43, siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Ayat ke-44, kepada kamulah dikembalikan kesudahannya atau ketentuan waktunya. Ayat ke-45, kamu hanyalah memberi peringatan kepada sesiapa yang takut kepadanya, termasuk hari kebangkitan. Ayat ke-46, pada hari mereka melihat hari kebangkitan tersebut, mereka berasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, mereka sekejap saja, sekadar sepagi atau sebentar. Surah Al-Azim. Maafkanlah firman Allah Subhanahu wa taala. Baik, bahagian terakhir disebut dalam bahagian ini balasan terhadap dua golongan pada hari akhirat. Juga timbul tentang isu berkaitan dengan hari kiamat adalah salah satu daripada yang tidak diberitahukan kepada sesiapa pun, hanyalah berada pengetahuan Allah SWT semata-mata. Dan cerita bahawa pendeknya umur dunia yang kita semua kejar ni sekejap seperti itu. Sadaqallahu al-azim. Dan ambillah ayat yang ataupun surah ini dengan ayat ke-40, 46. Baik, kita sambung pada ayat ke-40. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa nafsa 'anil hawa. Yang hakikatnya kita telah sentuh sebenarnya pada ayat ke-40 ini pada pertemuan lalu, tapi untuk meletakkan diri kita dalam keselesaan ataupun dalam track lah, ya, maka kita patah balik dari segi bacaannya daripada ayat ke-40. Sepatutnya kita bermula daripada ayat ke-41, ya. Tapi untuk kita kata ada orang kata ya, ada link, ya. Kalau kita baca ayat ke-41 ni, tiba-tiba tanpa kita tengok kepada ayat ke-40 ni, rasa ketok sikit, ya. Jadi untuk tidak berlaku sebegitu, maka kita membaca ayat ke-40 yang hakikatnya itu tersebut berakhir dengan wanahan nafsa 'anil hawa tiap hari, yang mana kesannya ialah fa'inna jannah hiya al-ma'wa, ya. Yang mana ayat ke-41 ini menyebut tentang kesan, ya. Jadi sebelum kita menyebut tentang kesan ini, elok juga kita baca sepintas lalu berkenaan dengan apakah yang menyebabkan kesan, akan mendapat kesan pada ayat ke-41 ini. Maka jawapannya ialah pada ayat ke-40. Dan ayat ke-40 ini opposite dia adalah ayat ke-37, ya. Lawannya ialah ayat ke-37. Fa'amma man tagha, juga kita telah sebutkan tadi hari berkenaan dengan apakah maksud tagha, ya. Lawannya ialah wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa nafsa 'anil hawa, ya. Jadi ayat ke-37 disebut dalam konotasi negatif, ayat ke-40 disebut dalam konotasi positif, ya. Dan terus disebut fa'innal jannata hiya al-ma'wa. Ayat ke-41 mengatakan bahawa orang-orang yang memenuhi ciri-ciri yang ada disebutkan dalam ayat ke-40 ni, wujud sekalinya ialah al-jannah, ya. Iaitulah mereka ini akan mendapat syurga daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, seterusnya kita bagi ringkas sikit, ya, kerana ada beberapa perkara yang adalah sedikit sebanyak berkaitan yang berkait dengan bahagian terakhir ini, yang juga elok rasanya jika disebutkan. Baik, ayat ke-42, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam 'anis sa'ah. As-sa'ah ini bermaksud juga hari hari kiamat, dan hari kiamat ini disebut bahawa ada banyak nama, ya. Al-Qiyamah salah satu, Al-Haqqah salah satu, Al-Jathiyah, ya. Situasi pada hari kiamat juga dalam masa yang sama disebut dengan nama As-Sa'ah, ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut
nama kiamat ni pelbagai tidak saja-saja, tapi untuk menggambarkan situasi dan keadaan. Ya, macam kalau kita kata nak pergi membina orang lah. Kalau kita kata nama apa dia, kita tanya nama Fatimah. Tapi kalau sekadar orang kita tanya lebih lanjut, orangnya macam mana, dia kata tak tahulah, nak sebut macam mana, yang tahu nama Fatimah. Jadi kita pun tak tahu orangnya tinggi ke rendah, orangnya putih ke hitam, orangnya macam itu ke macam ni, kita pun tidak tahu. Dan itu juga Allah SWT bila sebut tentang apa namanya hari kiamat atau nama hari kiamat, yang boleh jadi sebahagian pada kita ni tepu dah bila sebut nama hari kiamat. Ya, kerana daripada kecil sampai besar kita ni diberitahu tentang nama hari kiamat yang boleh jadi tepu oleh sebab dia tak tahu apa benda yang berlaku pada hari kiamat. Maka Allah SWT ni tidak selalu guna nama hari kiamat. Ya, kadang-kadang dia guna, kita sebutkan tadi apa namanya, kendaraan ini disebut as-sa'ah, kadang-kadang disebut al-haqqah, kadang-kadang disebut apa namanya al-zalzalah, kadang-kadang disebut al-jathir. Ini semua menggambarkan situasi pada hari kiamat. Ya, baik. Maka ayat ke-42 ini menggambarkan salah satu daripada hari kiamat, iaitulah bila mana ditanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ayyana mursaha anis-sa'ah. Ya, anis-sa'ah ayyana mursaha, tentang saat tersebut, ya, tentang waktu tersebut, tentang tempoh tersebut, bilakah akan berlakunya hari kiamat. Mana yang dapat kita lihat dalam kita mengaji hadis 40 hadis kedua, ya, bila ditanya tentang apa nama ni mal iman wa ma ma'na iman Islam wa ma ma'na iman wa ma ma'na ihsan dan sebagainya. Hadis ini panjanglah, ya, yang malaikat pada waktu dan ketika itu menjelma dalam bentuk manusia, ya, dan cerita tentang malaikat itu tersebut pada bahagian awal surah An-Nazi'at ini, iaitu daripada ayat pertama sehingga ayat kelima. Ya, kalau kita cuba rekod, iaitulah bila mana malaikat ini perbezaan dengan manusia. Kita telah sebut tempoh hari dari segi ciptaannya macam mana, sifatnya macam mana dan sebagainya macam mana. Adalah sedikit persamaan antara tidak bukan kita dengan mereka adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nak sebut bahawa dalam hadis tersebut, kalau kita tengok diletakkan hadis kedua daripada hadis 40, ya, hujah sekali, ya, ditanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat. Malaikat ni datang ke satu majlis yang baginda sallallahu alaihi wasallam tengah kontak, tengah mengajar lebih kurang, ya, dengan sahabat-sahabat ridwanullah ta'ala alaihim. Tiba-tiba datang seorang lelaki yang tidak pernah dikenali pun sebelum daripada ini, dan hakikatnya lelaki tersebut adalah malaikat Jibril alaihi salam menjelma dalam bentuk manusia. Ya, ditanya apakah maksud Islam, apakah maksud iman, apakah maksud Islam, semua dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila datang soalan bilakah hari kiamat akan berlaku, ini cara sebenarnya apa nama ni, salah satu daripada cara Islam diajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diwarisi kepada kita, ya, selaku umatnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ditanya soalan itu, dijawab mal mas'ulu anha bi'alama minasa'il. Sesungguhnya nak kata tak tahu, ya, orang yang ditanya ni manalah lebih tahu, dari mana tahu daripada orang yang bertanya. Nak jawab bahawa walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam apa nama digelar sebagai kasih Allah Subhanahu Wa Taala, dilantik menjadi rasul dan sebagainya, maksum lagi, tapi ada benda yang di luar kemampuan baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Antaranya ialah persoalan berkenaan dengan hari kiamat. Ya, kerana orang-orang kafir musyrikin pada waktu dan ketika itu mereka asyik bertanya mana hari kiamat, asyik cerita hari kiamat. Ya, macam kita sekarang asyik cerita hari kiamat apa semua sekali mana, dan sudah tentu kita tidak akan ada jawapannya. Kita nak cerita situasi pun kita tidak pernah berada di situ, dan mustahil untuk kita berada di situ dalam tempoh sekarang.
Ya, yang diceritakan hanya bila mana kita tengok pada Al-Quran, mana kita tengok pada Sunnah, cerita-cerita berkaitan dengan hari kiamat. Nak tak nak, walaupun kita tidak pernah berada padanya, oleh sebab ia merupakan salah satu daripada rukun iman, kenalah kita tidak sangat percaya, bahkan kena yakin ya, wujudnya hari kiamat dan cerita-cerita apa yang ada dalam hari kiamat. Ya, dan antaranya juga ditanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yas'alunaka 'an sa'ati ayyana mursaha. Mu cerita tentang kiamat ni, mana hari kiamat. Mu cerita tentang pahala ni, mana pahala. Mu cerita tentang dosa ni, mana dosa. Dia kata dengan bahasa yang lain. Ya, yas'alunaka 'an sa'ati ayyana mursaha. Hari kiamat ni satu daripada ilmu yang Allah SWT tak beritahu kepada manusia. Bagaimana juga jodoh kita, bagaimana juga rezeki kita, sebagaimana juga hari kiamat. Supaya apa dia? Kita ni sentiasa mustaqid, kita ni sentiasa bersedia ya untuk berdepan dengan hari kiamat. Apa nama ni? Kita ni sentiasa bersedia untuk mendapatkan jodoh terbaik. Kita ni sentiasa bersedia untuk tidak berputus asa daripada kadar rezeki yang kita dapat. Ini semua adalah salah satu daripada cara Allah SWT treat kita ni sebagai hamba baik. Yas'alunaka 'ani sa'ati ayyana mursaha. Bayangkan kita ni tahu dah ya, bila beranak ada dah surat mati umur 80 tahun. Agak kita ni bersusah payah atau tidak sekarang kita bangun daripada tidur, datang ke masjid, solat subuh apa semua kali, agak awal lain tidur apa semua ya, dalam keadaan kita tahu umur 80 tahun baru kita akan mati. Agak-agak lah macam mana ya. Oleh sebab kita tak tahu lah, jadi yang menyebab kita ni sejak hari kita sentiasa mohon ampun kepada Allah SWT, sentiasa bersutras ya, bersedia untuk menuju kepada kehidupan yang kekal abadi. Baik. Fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha, ayat ke-43. Fima anta min dzikraha, siapakah kamu Nabi SAW sehingga dapat menyebut waktunya? Sudah tentu kerana di luar ilmu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bila mana kita tengok turunnya wahyu demi wahyu, tidak disebutkan dengan jelas bilakah, tapi tanda-tanda ada ya, cuma bilakah itu tidak diberitahu dengan spesifik. Ila rabbika muntaha, kepada Tuhanmu lah dikembalikan segala ketentuan waktunya. Dan ayat ke-45, innama anta mundhiru man yakhsha, kamu tidak lain tidak bukan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam hanyalah memberi peringatan kepada sesiapa yang takut kepada Tuhan. Ya, bila sebut ayat ke-45 itu ingat kepada satu kisah lah, kalau boleh disebutkan kisah Syekh Ali Abdul Razak ya, pernah menulis dalam puluhan tahun kebelakangan ini tentang politik dan agama ya, yang mengatakan bahawa tidak ada kaitan antara politik dengan agama atau kekuasaan dengan agama. Salah satu dalil yang digunakan ialah dalil inilah ya, innama anta mundhiru man yakhsha. Ilmu orang agama mu ni tidak bukan untuk memberi peringatan pada manusia sahaja ya. Dia nak beringat dia beringat, dia tak nak beringat dia tak nak beringat ya. Tapi tugas politik dan kekuasaan tidak ada kaitan dengan agama. Innama anta mundhiru man yakhsha. Ya, Syekh Ali Abdul Razak sehingga ditarik balik tauliah ataupun degree agama ya, daripada Universiti Al-Azhar Mesir, yang tulisan beliau ini menimbulkan gempa lah ya, lebih lagi daripada lulusan di salah satu institut terkemuka di dunia ditulis ya. Salah satu daripada dalil yang digunakan ialah bila mana nak merujuk bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni hanya tukar dakwah saja, tidak tukar politik ya, tidak berkait dengan kekuasaan politik, hanya berkait dengan dakwah semata-mata. Salah satu ayat yang digunakan ialah pada ayat ke-45. Sebab itu penting kita ni bila kita belajar Al-Quran, kita kena tahu tangan atau garis masa ayat ni, ayat Mekah ke ayat Madinah. Kerana bila kita tahu
garis masa tersebut kita akan nampak bagaimana Islam mula-mula bertapak, kemudian Islam terus berkembang, kemudian Islam maknanya terus berada pada tempoh tertentu. Maknanya bila kita tahu ayat ni ayat Mekah ke atau ayat ini ayat Madinah ke, kita akan nampak bagaimana Islam tu sebagai satu sistem kehidupan. Ini barulah kita tak akan pening. Ustaz tu datang cakap mana tu, ustaz ni datang cakap macam ni. Kita tak akan jadi pening bila kita tahu ustaz ni cakap kita 20-30 tahun lepas. Contohnya lah, ya, kerana ayat ni ayat Mekah, ustaz ni datang pula cakap lain pula. Ada perbezaan ni, kenapa? Rupanya ustaz ni cerita ayat di Madinah. Jadi ini benda-benda yang kita kena tahu, ya, latar belakang ayat yang disebutkan dalam Al-Quran, supaya kita nampak, ya, Islam itu tidak hanya berkait dengan ibadah spiritual semata-mata. Dan ayat yang kita sebutkan ini merupakan salah satu yang terletak dalam surah yang diturunkan di Mekah. Bila mana kita sebut surah Makkiyah, banyak cerita tentang akidah, banyak cerita tentang tauhid, banyak cerita tentang nak ajak orang kepada Islam dalam aspek tersebut terlebih dahulu, ya. Tapi nak kata bahawa Islam ni ada kaitan dengan politik dan kekuasaan, ya, kita bertengok pula kepada ayat-ayat Madinah. Dan malas sekali bila ditulis oleh Syekh Ali Abdul Razak ini, digunakan dalil ini tidak dilihat dari aspek yang menyeluruh, bahawa ayat ini sebenarnya ayat di Mekah, ya. Dan kita tahu bahawa ayat Madinah should prevail lah over maknanya ayat di Mekah, ya. Baik. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Baik. Bila disebut oleh Allah SWT, Muhammad SAW, mu tidak ada hak tahu hari kiamat ni bila akan berlaku, sebab itu hak aku, ya. Tugasmu ni hanya menyampaikan dakwah, ya, ajak orang kepada Islam. Dia dari segi linguistic approach, dakwah ni kita kata dengan mudahnya, sebenarnya bila kita cakap kepada orang bukan Islam, tentang Islam, itu dakwah, ya. Kalau sekarang ni tazkirah, ya, bertazkirah dengan pendakwah, dari segi bahasa berbeza tu sebenarnya, ya. Macam sekarang ni kalau tempatnya kita sebut tazkirah, tidak kita sebut dakwah, sebab tazkirah ni peringatan. Maknanya benda ada dah yang asalnya kita sepatutnya tahu, tapi kita sebut juga, ya, itu tazkirah. Tapi bila sebut dakwah, dakwah ni mengajak seseorang daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang lain, ya. Maknanya kalau kita sebut dakwah, sebab tu kalau kita minta Allah atau kita cara diulas tu berbeza, kerana maksud dakwah itu sendiri ialah bila mencakap tentang Islam kepada orang bukan Islam, itu dakwah, ya. Yang menyebab kita jadi penuh, dah aku ni banyak dah, banyak yang kita bercakap tentang Islam pada orang bukan Islam, ya. Maknanya adakah kita betul-betul mencapai target da'iyah ilallah, ataupun kita ni sekadar muzakir, ya, orang yang hanya memberikan peringatan semata-mata, ya. Baik. Ayat ke-46, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Pada hari mereka akhirnya melihat hari kebangkitan tersebut, iaitu hari kiamat tersebut, mereka seakan-akan tidak berasa tinggal di dunia, mereka sekadar pagi atau sekadar petang sahaja, sepagi atas petang. Dia nak kata bahawa kerjanya, ya, kehidupan di dunia ni berbanding dengan kehidupan di akhirat, yang sebagaimana kita maklum, ya, kehidupan di akhirat ni khalidina fiha abada, mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan tempoh masa tersebut sehingga pernah disebut dalam surah An-Naba, iaitu surah sebelum ni, disebut dalam satu ayat, labithina fiha ahqaba. Ya, ahqaba ni maknanya berkurun-kurun lamanya, ya, yang bila mana dirasakan tempoh tersebut berasa macam sekejap saja, ya, kehidupan di dunia yang kita kecapi sekarang, ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, walaupun pagi ini anda terlalu ringkas, saya pergi dalam ayat kepada ayat ke-40 sehingga ayat ke-46, ya, yang mana ada sedikit sebanyak bila ada sebut ayat ke-45, innama anta mudhiru man yakhsha. Sesungguhnya kamu ni, kita sebut
tadi tidaklah dilakukan. Itu bukan beri peringatan pada sesiapa yang nak takut pada hari kiamat. Baik, ada sedikit yang kita nak masukkan sini berkenaan dengan isu dalam negara kita ni ada kira satu tanggungjawab juga untuk disebutlah, walaupun tidak terlalu terperinci kerana ia memerlukan tempoh panjang. Ya, sebenarnya itulah salah satu isu yang besar dalam negara kita ni yang sejak dah seketika lah kalau kita kata oleh sebab sidang parlimen sudah tamat seketika, insyaAllah sama semula pada bulan itu isu ni. Ya, isu tu ni kita nombor satu kita kena ingat bahawa bila kita bercakap tentang isu ni kita kena letak dalam kotak pemikiran kita. Nombor satu ni ialah kita bercakap tentang undang-undang jenayah syariah. Itu nombor satu. Sebab bila kita hanya bercakap tentang hudud semata-mata, kita akan disregard indirectly. Kita ni akan ketepikan hukum qisas dan hukum ta'zir. Ya, kerana undang-undang jenayah syariah Islam ni terbahagi pada tiga. Tapi paling besarnya undang-undang jenayah syariah Islam. Ya, nombor satu hudud, nombor dua qisas, nombor tiga ta'zir. Baik, sebelum kita pergi pada hudud, qisas ni tak jadi isu sangat. Sebab apa? Sebab intipati qisas ini sudah ada dalam kanun kesesatan. Ya, dalam penal code, ya, dalam seksyen 300, dalam seksyen 302. Ya, walaupun tidak dinamakan qisas, ya, tapi konsepnya sudah ada. Iaitulah bila membunuh sambil kesalahan dibalas bunuh. Ya, qisas. Konsep itu sudah ada, jadi tidak timbul isu sangat. Walaupun kalau kita tengok ke dunia barat sekarang, mereka ini sebahagiannya menentang against death penalty, as part of the punishment. Mereka menentang hukuman bunuh ni sebagai salah satu daripada bentuk hukuman, kerana bagi mereka nyawa ni tidak hak manusia untuk tarik balik, hak Tuhan. Ya, dalam Islam konsep ni memang begitu. Tapi ada situasi yang manusia sendiri boleh tarik nyawa manusia. Dalam arti kata bahawa pertamanya bila mana sabit kesalahan, yang mana punishment by death penalty, yang mana boleh dihukum dengan hukuman bunuh. Memang hakikatnya nyawa ni hak Allah. Ya, manusia tak boleh semena-mena dia tarik. Sebab tu bila dibunuh seseorang, disabitkan kesalahan, dibunuh pula. Ya, sehingga disebut pada kita bunuh seseorang ni seakan-akan kamu bunuh seluruh kehidupan. Ya, kalau kamu hidupkan seseorang ni, maknanya biarkan dia hidup, maka seakan-akan kamu membiarkan seluruh kehidupan hidup. Ya, ada disebut dalam satu ayat daripada Al-Quran. Tapi nak sebut bahawa exception kepadanya adalah bila mana seseorang itu memang berhak untuk dibunuh. Contohnya bila mana dijatuhkan hukuman, yang mana hukuman tersebut ialah hukuman bunuh. Contohnya bila mana kisah tadilah, ya, yang asalnya kita ni tak boleh cabut nyawa orang ni saja-saja. Jadi, tapi kalau sebab bunuh, maka hukuman dibalas bunuh tak apa, tak ada masalah. Itu gantung apa semua sekali. Ya. Yang kedua adalah dalam hukuman rejam sampai mati. Ya. Bila mana berzina seseorang telah berkahwin, dihukum rejam sampai mati. Kalau kita tak boleh, kita ni nak mencederakan orang pun tak boleh. Ya, kita ni, ya, pasal Allah SWT sebut kalau karamna bani Adam, ya, dalam surah Al-Isra. Kita ni ada nilai, ya, tubuh badan kita ni, sehingga di tempat kita ni kalau mendatangkan kecederaan, kena denda, dapat monetary compensation, dapat pampasan dalam bentuk wang dan sebagainya. Nak kata nilai, ya, tapi dia adanya tidak bernilai bila mana seseorang tersebut melakukan kesalahan, ya, yang tersebut tadi bunuh, maka dibalas bunuh. Zina, maka dibalas dihukum rejam sampai mati. Ya, ini exception yang barat tak lihat, ya, dari konteks ini. Ya. Sebab itu sebahagian kalau kita tengok ke sana, mereka menentang, ya, death penalty ataupun hukuman mati, ya, by whatever cost, by whatever means. Yang maknanya dengan apa juga situasi dan keadaan mereka menentang. Ya. Baik. Yang nak disebut sini adalah yang kedua juga ta'zir. Tadi yang pertama ni kisah, yang kedua ni ta'zir. Ta'zir juga tidak timbul isu besar.
Dan ta'zir ni hakikatnya lebih luas daripada hudud, lebih luas daripada qisas. Ya, kerana hudud ni qada dan muqaddar yang disebut kesalahan oleh Allah SWT, yang ditetapkan hukuman oleh Allah SWT, hudud. Ya, maknanya tak boleh berubah daripada dulu sampai sekarang, sampai ke hari hujungnya hari kiamat. Ya, contohnya penzina yang belum berkahwin, jika disambit yang serahan 100 kali sebatang, kok mana pun tak boleh pergi ke 99, tak boleh pergi ke 101, mesti 100 kali sebatang. Itu kisah pula apa yang kita sebut kata tadi, konsep ta'zir ni luas, sehingga kita buka kita kata fiqh yang kita belajar masuk subuh, masuk maghrib, apa semua sekali ni, ada satu tahap boleh pemerintah those who is in power lah, maknanya sesiapa yang berkuasa pada waktu dan ketika itu, dia nak letakkan bahawa ini adalah satu kesalahan yang mana punishable badan berhenti, tak ada masalah. Ya, boleh dihukum dengan hukuman bunuh, tak ada masalah. Dan ta'zir ini luas. Ya, apa juga yang boleh dikategorikan sebagai satu kesalahan yang tidak disebut dengan oleh Al-Quran, tidak disebut oleh As-Sunnah. Contohnya computer crime atau cyber crime, ya, walaupun tidaklah sampai kepada hukuman bunuh jika sampai kesalahan, tapi nak kata ia boleh termasuk di bawah pada salah satu daripada ta'zir. Dan konsep ini kita dapat lihat dalam penal code atau kanun keseksaan, walaupun diwarisi daripada penjajah. Ya, tapi konsep itu maknanya kita boleh namakan sebagai ta'zir kerana ia adalah tertanda kepada budi bicara pemerintah, ya, yang tak ada kaitan dengan hudud dan tak ada kaitan dengan qisas. Baik, dalam isu hudud ni, oleh sebab sepikian kita sebut tadi paling besar undang-undang jenayah syariah Islam yang terbagi pada 3 hudud, qisas, ta'zir. Kemudian kita pergi sedikit sebanyak berkenaan dengan qisas dan ta'zir, kita terus masuk kepada hudud. Dan tidak berhajat untuk kita bincang tentang hukum hakamnya, kerana zaman sekarang ini kita sudah berada dalam zaman yang mana ia telah dibincangkan dalam pelbagai bentuk, ya, sama program, sama ada kuliah maghrib, kuliah subuh, wacana, seminar, sehingga orang Islam pun anjur berani bercakap tentang apa itu hudud. Ya. Jadi pada anak secara umumnya kita maklum hakamnya macam mana, ayat-ayat yang di mana dan sebagainya. Yang kalau kira hukum hudud ni dalam Al-Quran memang berada pada berbagai tempat, di berbagai tempat. Hanya ulama ekstrak ataupun keluarkan, letak nombor 1 apa dia, nombor 2 apa dia, sampai ke nombor 6 apa dia. Ya, ia memang tidak ciptaan daripada manusia. Sekadar kita ambil Al-Quran, tengok hudud ni ada 6, ianya diambil daripada Al-Quran, dibuat kerja buat ni oleh ulama, ya, kerana untuk memudahkan kita orang awam ni faham. Mana ada dicipta oleh manusia, memang dicipta oleh Allah SWT dan disebut dalam Al-Quran, walaupun tempatnya scattered here and there, ya, bertebaran di mana-mana saat itu pun cari sendiri. Ya, yang sekarang ni berjanji kita pun tidak cari sendiri dah, oleh sebab ia ni telah disebut dengan jenah nombor 1 apa dia, surah mana ayat berapa, nombor 2 apa dia, surah mana ayat berapa. Ya, baik. Makanya anda tak akan pergi dengan detail tentang hukum hakam. Kedua, anda juga tak akan pergi dengan detail dalam intipati set undang-undang yang terbaru ni pembinaan. Ini yang terbaru, contoh, ya, yang terbaru. Ada dalam internet, taknya pastilah, tapi should be made public lah, sebab dah ada public document, ya, kerana telah diluluskan di Dewan Undangan Negeri Kelantan, ya, tidak jadi lagi draft undang-undang, bahkan sudah disebut sebagai kanun jenayah syariah. Ya, maknanya intipati dan ini anda tak akan pergi juga secara terperinci oleh sebab terlalu lama. Ya, cuma ada beberapa berkaitan yang akan kita sebutlah, ya, dalam masa yang sedikit berbaki ini. Baik, itu dua perkara kita kena jelas, ya. Oleh sebab demikian, anda akan pergi bermula daripada historical background sikit lah, ya. Sebenarnya Islam datang ke tanah Melayu kita yang dulunya nama tanah Melayu, ya, pada kurun ke-10, ya, pada kurun ke-10 Islam telah datang ke tanah Melayu kita, yang mana pada tahun 1303,
kalau kita cuba reka, ada penemuan batu bersurat di Kuala Lumpur, ya, di Terengganu, yang mana bertulisan macam Jawi mana tu, yang ditulis atas batu bersurat tersebut hukuman zina dan hukuman qasas, ya, yang tertulis atas batu bersurat tersebut, ya, pada tahun 1303, yang kalau kita lihat ianya seterusnya berkembang, ya, pada zaman Sultan Melayu Melaka. Kita cuba ingat balik bila mana Perdana Suara datang ke Melaka tahun 14 awal 1400 tahun lebih, ya, masuk Islam pada tahun 1414, ya, tukar nama apa semua sekali. Tapi nak kata bahawa pada waktu dan ketika itu undang-undang jenayah syariah sudah pun berada pada tempatnya. Sebab itu bila disebut isu ni, anda suka menggunakan istilah rejuvenasi atau mengembalikan semula, ya, restore back to its original position. Mana letakkan semula pada situasi asal atau tempat asal. Jadi punah rana di penjara. Kita kan Melayu ni mula Belanda, Portugal, British, Jepun British, ya, memang hancur lebur lah. Jenayah syariah Islam 5 gajah datang ke tempat kita dengan selama masa yang berbeza. Dia nak sebut bahawa pada tahun 1400 tahun lebih tersebut sudah ada set undang-undang yang Islamik, ya, yang pada waktu dan ketika itu melakukan menjadi salah satu daripada port yang strategi ataupun tempat yang strategi Melaka, ya, oleh sebab ia menjadi laluan pedagang atau kita sebut dalam bahasa sekarang ni businessman lah, ya, berjumpa, ya, dari timur dan dari barat. Zaman tersebut mana ada lagi flight, maknanya sistem pengangkutan utama adalah dengan menggunakan kapal. Sekarang apa ada lagi orang menggunakan kapal, ya. Tapi nak sebut pada waktu dan ketika itu yang menyebabkan di Melaka ada 2 set undang-undang. Pertama, undang-undang Melaka, undang-undang kata hebat yang dari segi perkembangan, perdagangan, sehingga ada khusus undang-undang laut Melaka, ya. Pertama, kedua, hukum kadin Melaka. Dalam hukum kadin Melaka ni ada banyak benda ni, ya, ada hukum muamalah, ada hukum jenayah, ada hukum keterangan yang ada unsur Islamik, ya. Walaupun dalam undang-undang tersebut, ya, ada campuran 3 pengaruh. Pertama Islam, kedua Hindu, ketiga adat Temenggung, ya, maknanya undang-undang adat. Baik, nak kata ada pengaruh Hindu dalam set undang-undang tersebut, ya, walaupun dalam set undang-undang tersebut ada hudud, ada kisah dan taksir, tapi nak kata ada pengaruh Hindunya, sehingga kita tengok tadi ada konsep Dewa Raja. Apa benda ni? Konsep Dewa Raja, ya. Nak kata ada pengaruh Hindu. Konsep Dewa Raja ni konsep pemimpin tak kena rakyat itu. Dia panggil apa benda, tapi namanya konsep Dewa Raja. Contohnya bila Raja Muhammad bunuh Tursa, patut ada kisah, tapi tidak dikenakan kisah, ya. Sampai salah di luar negeri, ya, sebab pemerintah, ya, Sultan Mahmud zina dengan isteri orang, ya, tak dikenakan hukuman zina, ya, tapi tak zina ada didenda saja, ya. Jadi ini yang dikatakan bahawa walaupun ada hudud, walaupun ada kisah pada ta'zir, tapi ada pengaruh Hindu dalam set undang-undang tersebut, ya, yang mana kalau kita kata maknanya tidak sepenuhnya Islamik, ya. Baik, yang bila kita sebut ini, ingat kepada yang bila sebut isu ini jadi sensitif sikit lah, ya. Nak tak nak bila tersebut undang-undang ada kaitan dengan politik. Bila tersebut politik ada kaitan dengan kekuasaan, ya. Jadi kalau anda tak sebut, rasa tak lawan cakap, ada sebut dah setakat mampu sebut, ya. Kalau sebab sebut di telinga tu tahan sekejap. Ya. Bila sebut begini anda ingat pada sekarang ni di Brunei. Tapi Brunei ni hebat pasal orang bukan Islam dia terima undang-undang Islam. Itu hebat Brunei. Tak macam mana dia buat, mungkin penerangan yang mencukupi, ya, dan sebagainya. Orang bukan Islam menerima set undang-undang jenayah syariah Islam, tak ada masalah. Sebab kita ni berbeza, sehingga yang terbaru ni pindaan dibuat hanya kepada orang Islam saja, ya.
2015 tahun ni lah. Yang tahun 1993 sebelum pindahan dibuat semua dah. Tapi sebab tabiatul qanun at-tadarruj, ya. Tabiat undang-undang ni maknanya at-tadarruj ni berperingkat lah, tak ada masalah, tak apa, biar tu. Mungkin kalau berlangsung apa yang ada di tangan ini, bila dilihat ia lebih kepada beberapa kebaikan, mereka akan submit themselves to our religious law. Alhamdulillah lah, ya. Tapi nak kata di Brunei walaupun sedikit ada masalah, ada satu peruntukan di Brunei sebut bahawa sultan atau pemerintah tidak erti atau tidak tahu. Anda rasa lebih kepada tidak tahu, bukan tidak erti, ya. Sultan atau pemerintah tidak tahu untuk berbuat salah. Maknanya apa? Maknanya tak kena, ya, buat apa jua kesalahan yang tertakluk di bawah undang-undang ajaran syariat, tak kena. Ada atau tidak? Jawab sendiri, ya. Jadi ini masalah di Brunei sekarang. Walaupun kita tengok, why not? Kita tengok pada Brunei, kita kata rumpun yang lebih kurang kita kata betul, banyak Islami, tapi yang tak Islami kita kena buang. Kenapa kita sebut tak Islami? Pasal ada two set of law, ya? Ada set undang-undang yang berbeza antara pemerintah rakyat. Ini tidak ada, ya, kerana undang-undang sepatutnya terguna pakai kepada semua. Baik, kita akan pergi lebih lanjut dalam isu macam mana pula kalau orang Islam. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, oleh sebab demikian kita sebut tadi bahawa di Melaka, maka itu ceritanya. Dan anda tu lompat pada di Kelantan lah, sebab isu ini bermula di Kelantan dalam tempoh yang kita hidup sekarang ni, zaman sekarang. Di Kelantan bermula dari tahun 1800 tahun lebih daripada Sultan Muhammad pertama. Siapa ni? Nenda pada Sultan Muhammad kelima, ya. Berkembang dengan cukup baik, flourish, ya, pada zaman Sultan Muhammad kedua, ya. Dan ia terhenti pada Sultan Muhammad keempat. Di Kota Baru ada satu stadium, nama Stadium Sultan Muhammad keempat, the name after him lah, ya. Dan apa berlaku ialah kenapa berhenti? Kerana pada tahun 1902, maknanya kita sekarang 2015, 100 tahun lebih sikit lah, ya. Pada tahun tersebut British dengan siap buat perjanjian. British serahkan tabal pada Siam. Tabal ni orang kata sebut tabal, ya, sehingga kita buka udara, ada cerita bahawa kalau kita pergi ke sana bahkan sekalipun, ya, yang page tu dan nenek kita dari ke atas, ya, cerita bahawa penentangan serahan ini ada yang bantah tak nak duduk di bawah Siam, berpindah ke Kelantan. Kita pergi ke Tabah, kita tanya, dia kata ada sedang malu di Tabah. Orang Tabah pun kata ada sedang malu di Kelantan. Maknanya antaranya kesan perjanjian British Siam pada tahun 1902 inilah, ya. Baik, Tabah diserahkan oleh British kepada Siam. Siam serahkan Kelantan, Kedah, Terengganu, Perlis pada British. Bila berlaku penyerahan tersebut, yang ada perjanjian terbaru pada tahun 1909, iaitu dikenali sebagai perjanjian Bangkok, ya. Yang kesannya banyaklah, termasuk undang-undang yang akan dipakai adalah undang-undang British. Masa itulah masalah, ya, yang menyebabkan undang-undang ajaran syariat Islam yang merupakan salah satu daripada set undang yang ada pada waktu ketika itu habis, ya. Maknanya walaupun berperingkat dibuat, tapi maknanya ia semakin menguncup, ya, undang-undang ajaran syariat Islam. Nak kata bahawa bukan cerita baru, cerita lama, ya. Macam kita bawa kereta, sebab itulah bila kita pandang ke depan, kita tengok juga ke belakang. Kita ada side mirror, kan, kita ada cermin belakang, kita tengok juga. Jadi kita ni melangkah ke depan, kita tengok juga ke belakang, ya. Yang bila British datang lagi lah terus dipisahkan urusan Islam dengan adat Melayu pada orang Melayu. Yang lain British ambil alih. Kemudian disempitkan lagi pemahaman tentang apakah itu urusan Islam, apa semua sekali itu cerita masalah. Ini nak sebut bahawa terhenti pada 1902, ya. Dan ianya timbul balik pada tahun 1990, ya. Kita nak cuba habiskan tempoh 10 minit, ya, insyaAllah. Baik, bila tahun 1990, yang mana pada waktu dan ketika itu Kelantan diambil alih oleh kerajaan Angkatan Perpaduan Ummah atau APU, ya. Dan 3 tahun kemudian dibentangkan
set undang-undang jenayah syariat Islam ni pada tahun 1993, iaitulah 3 tahun kemudian. Bila dibentangkan tersebut, yang mana diperbahas dan dilulus dalam tempoh sehari, dan kelulusan tersebut 11 suara, macam tempoh hari itu 11 suara, ya, tak ada apa juga bantahan lah daripada pembangkang. Sudah tentu mudah-mudahan tidak ada negeri lah. Baik. Tapi ia tidak jaya dilaksanakan. Sebab apa? Kerana berlakunya utusan surat demi surat antara Mahkamah Terusan dengan Mahkamah Perdana Menteri. Kita ada rekod dihantar kemudian dibalas, dihantar kemudian dibalas, dihantar kemudian dibalas, yang berakhir dengan pusat akan mengambil tindakan sewajarnya pada negeri. Surat tu panjang lah, ya, ada kat sini. Tapi anda tidak berhajat untuk baca satu-satu lah, panjang suratnya. Apa nama ni? Perdana Menteri sebut, kalau anda boleh baca dengan izin. Kerajaan pusat tidak berhajat untuk bersepakat bagi melaksanakan ketidakadilan semata-mata untuk kepentingan politik dan sokongan oleh orang yang diabui matanya. Ini ayat Perdana Menteri lah. Anda adalah panjang lagi lah. Ya, tapi nak kata bahawa ujung sekalinya yang menyebabkan nanti adalah disebabkan oleh pusat akan mengambil tindakan sewajarnya kepada negeri. Dan bila begitu Mahkamah Terusan kata tak boleh nak prosesik, tak boleh nak teruskan sebab kok mana negeri bawah pusat. Boleh bawa pusat, mitra bawa pusat, boleh diisytiharkan darurat dan sebagainya, maka terhenti. Ya, pada tahun 1993 sampai pada tahun lepas. Ya, bila mana diisytiharkan untuk dibuat apa nama ni, disambung lah kita kata dengan bahasa mudahnya. Dan sebelum disambung tersebut ada pindaan. Pasal yang versi 1993 tahun 1993 ada beberapa kekurangan yang fatal lah, ataupun kalau ada disebut dengan bahasa mudahnya digunakan fatwa lama. Contohnya kalau dalam apa nama ni, dalam yang terbaru ni disebut pemakaian, ya, section 2. Ini antara pindaan yang dibuat, ya. Ada beberapa pindaan yang dibuat dan antaranya ialah pada section 2 pemakaian. Section 2 kali ini adalah terpakai ke atas tiap-tiap orang Islam yang mukallaf bagi apa paksaan di bawah kaki ini yang dilakukan olehnya dalam negeri Kelantan, ya. Dan intipati utama dalam section 2 ni apa dia? Pertama, tiap-tiap orang Islam dulu masuk habis dengan orang bukan Islam. Kedua, mukallaf. Ketiga, apa paksaan di bawah kanun ini. Keempat, dalam negeri Kelantan. Itu intipati utama dalam section 2. Yang kalau kita kata hukum akal undang-undang jenayah syariat Islam ni hakikatnya itu berlepas pada semua. Tapi kita sebut tadi bahawa tabiatul qanun ada mana lagi langkahnya tak ada masalah, ya, tak nak terima, tak ada masalah, biar. Tapi orang Islam kok mana kena terima, orang bukan Islam tak ada masalah, ya. Macam kita bila bekerja di satu-satu agensi, kita kena ikut rules and regulation satu-satu agensi tersebut. Ya, setuju atau tidak setuju, kita ikut rules and regulation satu-satu agensi tersebut. Itu juga bila kita orang Islam, ya, ada undang-undang jenayah syariat Islam sendiri yang kita nak tak nak kena ikut. Baik, dari segi intipati, ya, juga yang diubah di sini adalah kalau anda boleh sebut satu lagi, ini yang besar juga dalam section 15/2. Seorang suami yang melakukan kesambilan ke atas isterinya hendaklah dihukum dengan ta'zir. Dulu peruntukan ini agak ambiguous atau agak blur disebabkan oleh kecuali rugi, ya, maknanya yang ditafsirkan oleh seorang ulama, anda tidak berhajat untuk sebut namanya siapa, yang mengatakan bahawa ini adalah hukum wujud buatan sendiri yang membenarkan suami meliwat isteri. Tidak betul. Maknanya walaupun tidak dikenakan kesalahan apa nama ni hukuman wujud, tapi dikenakan hukuman ta'zir, ya. Dan wujud ni bila kita sebut wujud apa nama ni, dari segi pembuktian kena yakin, maknanya bukan beyond any reasonable doubt, tapi beyond any shadow of doubt. Beyond any shadow of doubt dengan beyond any reasonable doubt berbeza, ya. Yang kalau ada keraguan, any shadow of doubt, itu wujud. Kalau tidak dikenakan kesalahan wujud, boleh dikenakan kesalahan ta'zir. Dia akan begitu, bukannya lepas tu. Ini yang ramai tidak faham. Orang yang kata bahawa dah lah susah nak buktikan zina. Kalau tak
tak cukup saksi ke apa ke, maknanya lepas tu tidak. Ujung sekali takzir. Ujung sekali. Ya. Dan ujung ni memang susahlah nak dibuktikan kalau kiranya. Lepas tu zaman Nabi SAW ada dua kes kan. Ya, kes Ma'in dengan kes Mar'atul Ghamidiyah. Ya, apa nama ni? Dua-dua kes zina. Ya. Yang ceritanya panjang lah, tidak berhajat juga untuk sebut lebih lanjut. Cuma nak sebut bahawa itu antara pindaan yang dibuat pada waktu dan ketika itu, dan ianya berlangsung sehingga pada kira kita pergi ke Mash baru-baru ini dibentangkan dan dibahaskan dan diluluskan. Baik, halangan macam ini terakhir. Ya, kita bercakap tentang isu ini, halangannya macam mana? Anak sebut terbahagi pada dua lah. Halangan pertama, halangan politik atau political will. Halangan kedua, halangan undang-undang. Halangan politik tersebut tadi lah antara salah satu ceritanya. Termasuk kalau kita kata bila kita sebut itu kekuasaan politik. Ya, siapa mereka yang berada di parlimen. Ya, walaupun sama macam kita kalau kita kata bila lapar makan, bila mengantuk tidur, tapi hebatnya mereka ada kuasa. Ya, dan nak buat atau tidak mereka, ya, kita boleh cakap macam ni sajalah. Ya, kalau kita ada kuasa mungkin jadi lain sikit situasinya. Baik, halangan politik tidak berhajat untuk sebut dengan lebih lanjut. Halangan undang-undang ini yang kita kena banyak juga tengok. Pertama, dalam negara kita, undang-undang yang paling tinggi ialah Perlembagaan Persekutuan yang dirangka apabila di survey ataupun diambil tindak respon balas kepada penduduk tanah Melayu di Sabah, di Sarawak dan sebagainya lah. Ya, jadi rangka Perlembagaan Persekutuan tersebut oleh bekas-bekas pengamal undang-undang, ada bekas hakim dari Pakistan, ya, dan sebagainya. Kemudian maknanya dalam Perlembagaan Persekutuan tersebut, dalam banyak-banyak intipati yang kita nak sebut, yang pertamanya ialah ada yang disebut sebagai Jadual ke-9 yang membahagikan tiga keadaan, iaitu federalist, stateless dan concurrentist, ataupun senarai persekutuan, senarai negeri, senarai bersama. Senarai persekutuan itu tersebut mudah beginilah. Contohnya internal security, external security, public order, public interest. Ya, maknanya ia tertakluk di bawah kuasa persekutuan. Anak pejabat boleh kat mana Melaka, seorang lagi kat Johor. Siapa yang bayar gaji? Bukan kerajaan negeri, tapi kerajaan pusat. Ya, ini contoh. Satu lagi stateless. Stateless ni contohnya kalau kita sebut tanah. Ya, nak di tanah di Kelantan ada syarat-syaratnya. Siapa yang tentukan? Kerajaan negeri. Macam mana? Ya. Concurrentist senarai bersama. Contohnya protection of wild animals. Ya, penjagaan hidupan liar, penjagaan taman negara di Pahang bagi contoh. Siapa yang jaga? Tanggungjawab kerajaan pusat dengan bersama kerajaan negeri. Baik, stateless ni ada dalam banyak-banyak disebut creation of punishment. Panjanglah dia punya protokol against the precept of Islam. Maknanya pembuatan atau pewujudan hukuman yang bertentangan dengan sifat Islam. Ia sebenarnya kuasa negeri. Ya, tapi disebut dengan lebih lanjut, melainkan jika apa-apa yang tertakluk di bawah pusat. Maknanya anak ada kuasa, tapi setakat mana kalau ayah ada kuasa, habis kuasa anak. Ya, itu bahasa mudah. Jadi oleh sebab sedemikian, yang tersangkut ya pada tahun 1993 disebabkan antaranya ialah hujah inilah, ya, kerana perkara yang berkaitan dengan undang-undang jenayah ni ada ini perbalahan kepada pengamal atau ahli undang-undang lah. Ada kata bahawa public disorder, ada kata bahawa against the precept of Islam. Ini yang ustaz-ustaz mengajar kita bahawa yang bertentangan dengan precept of Islam, maknanya sifat Islami, yang kita kena perluas dari segi bacaan atau tafsiran. Ya, bukan semata-mata Islam ni solat, Islam ni ibadat, spiritual, Islam ni zakat, Islam ni haji, Islam ni puasa. Yang habis kita bercara ni bahawa Islam ni satu sistem kehidupan. Islam ada pada ekonomi, ada pada politik, ada pada kuasa, ada pada sosial, ada pada
dakwah kepada orang bukan Islam, ya. Ini yang menjadi perbalahan sampai sekarang tak selesai. Against the precept of Islam. Apa dimaksudkan dengan against the precept of Islam? Yang ditafsirkan bahawa sekadar sumbang Arab, sekadar apa lagi berjumpa di tempat awam, benda-benda begitu. Tapi yang serius, offense atau kesalahan serius macam curi, kompak, zina, minum arak, titik murtad, apalagi kesalahan di bawah hudud ni, maknanya ia tidak ditafsirkan sebenarnya. Ini malam sekali lah yang kita kena ubah ni. Orang Islam kita ni kena ubah cara fikir kita dan cara faham kita dan sebagainya. Baik. Oleh sebab sebenarnya itu hal yang pertama. Ya, maknanya tersangkut. Ya, kerana artikel 75 dalam Perlembagaan Arsita mengatakan bahawa pusat lebih berkuasa kepada negeri. Ya. Negeri nak buat apa-apa, setakat bertemu dengan pusat terbatas secara automatik. Ya. Itu pertama. Kedua, ini terakhir. Ataupun kita sebut tadi halangan pertama, halangan politik, halangan kedua ialah halangan undang. Pertama kita sebut tadi apa yang ada dalam state list. Kedua, apa yang ada dalam Akta 355. Namanya padan sebenarnya, tapi kita sebut mudahnya Akta 355 lah. Masalah dengan Akta 355 ni ialah pada peruntukan 356, 3 tahun penjara, 5,000 denda, 6 kali sebatan. Ya, dia akta inilah yang menyekat negeri-negeri ini. Yang kalau kita tengok pada set undang-undang, ada dah kalau kira zina, kesalahan qazaf, kesalahan minara, kesalahan murtad. Tapi bila nak dia jatuhkan satu-satu hukuman, tak boleh pada sifil 356 ni. Kerana akta di parlimen menyekat. Kerana kita sebut tadi bahawa pusat mengatasi negeri. Jadi akta ni dibuat di pusat, ya, maka ia mengatasi negeri. Jadi walaupun ada dah set undang-undang tersebut di negeri masing-masing, tapi tersekat dengan sifil 356. Contohnya ada satu kes di Pahang. Ini sensitif juga kes ini. Kartika Dewi Soekarno 5 tahun lepas. Masih ingat ke nama ni? Ya. Minum arak, ditangkap, mengaku bersalah, didenda, dihukum atau dijatuhkan hukuman. Yang pentingnya 6 kali sebatan tu ada, tapi anda tak ingat satu lagi tamat 3 tahun penjara atau 5,000 denda. Tapi 6 kali sebatan itu ada. Yang ada sampai kita mengaji, ustaz-ustaz ajar pada kita hukum minum arak, ya, jika sabit kesalahan 40 kali sebatan atau 80 kali sebatan. Sebatan itu sebatan syariah. Yang sebatan yang kalau kita kata sebatan yang bila angkat rotan ni tidak nampak belum tiap. Ya. Kalau sebatan sivil memang kalau sebab itu ditentang sebenarnya. Bila kita faham sebatan sivil, pergilah ada seorang pegawai penjara dia kata bahawa kalau 5 kali sebatan tidak habis dengan sekali halu. Sedangkan 2-3 kali Supak tu memang angkat tu memang kau lah. Sekali kena lepas sebab tu tengok, okey boleh habis. Pak sekali lagi habis, keluar lagi apa sekali. Dia nak habis kali 5 sebatan kena biar subuh dulu. Sebatan sivil. Ya. Yang sebatan syariah ni kita bunyi dah 100 sekali sebatan, tapi cara tu, metodologi atau kaedah tu berbeza. Ya. Baik. Di Pahang ni mahkamah hanya boleh jatuhkan hukuman sebanyak 6 kali sebatan saja. Yang hakikatnya kita mengaji di masjid sampai lewat masa kita habis. Macam ini, ya. 40 kali sebatan. Ya, ustaz cerita sampai keluar waktu tu. Ya, 80 kali sebatan. Tapi luar sana 6 kali sebatan saja. Masalah di mana? Akta 355. Di seluruh Malaysia maknanya hanya 6 kali sebatan saja. Jadi walaupun kes ini malam sekali tidak berlangsunglah hukuman tersebut, disebabkan oleh diampunkan dosanya oleh pemerintah, ya, oleh Sultan Pahang. Ya, tapi nak sebut bahawa ini kita mengenai satu masalah juga. Min hukubillah, ya. Bila Allah ni tidak salah kita dengan manusia ada, salah kita dengan Allah SWT. Mana boleh manusia ampunkan salah manusia pada Tuhan. Ya, hanya Allah SWT yang boleh ampunkan salah kita kepada dia. Ya, sepatutnya lah tidak ada jawatan. Tapi peruntukan tersebut ada dari nak di Pahang. Jika nak buat betul-betul ni kena buat itu.
Tidak jadi macam konsep demokrat tadi. Konsep pemimpin tak kena, rakyat kena. Konsep tadi lagilah. Macam kalau kita kata pemimpin pula boleh mengampunkan. Ini sensitif sikit lah. Tapi nak bawa macam yang hakikatnya tidak ada hak. Ala wahya min huquqillah. Ketahuilah bahawa ia adalah sebahagian pada hak-hak Allah SWT yang kita ni tak ada langsung kuasa, bidang kuasa untuk campur tangan dalam urusan tersebut. Yang tidak langsung dipaham tempoh hari. Yang Allah alam lah kenapa sampai ke tahap itu. Dendanya apa dia? Community service atau khidmat masyarakat. Digantikan. Wallahu alam, mungkin tak nak set presiden, tak nak set di luar. Wallahu alam sebab apa lah. Tapi enakmen peruntukan ini perlu dibuat. Daripada enakmen tersebut mesti dibuat. Sebab kalau nak buat mesti buat semua. Keadilan itu pada semua. Jadi apa yang nak dibuat di Parlimen ini sebenarnya nak perluas kuasa. Tak disebut mundur hakikatnya. Nak diluahkan kuasa. Syariat 356 balik pada hukum syarak semula lah. Bukan dia balik pada 356. Jadi bila balik pada hukum syarak semula, andai kata minum arak boleh dikenakan 40 atau 80 sebatang. Andai kata berzina boleh dikenakan 100 kali sebatang bagi ghair musrah. Kalau bagi musrah rencana sampai mati. Tapi ini isu juga bila rencana sampai mati. Sebab ada pertentangan dengan apa yang ada dalam kanun kesesaan. Ini isu undang-undang lah. Tapi nak kata bahawa kita sebut begini, minit-minit akhir ni, minit kecederaan, nak sebut dia. Anda kata diluluskan pindaan pada Akta 355. Namanya banyak kita sebutkan tak di bawah. Mudahnya Akta 355 lah. Benda yang paling besar 356, sifil 356. Anda kata diluluskan. Dan ini sangat memerlukan pada political will atau kehendak politik. Tanpa kita mengepikan nak pergi ke situ tu sepatutnya kena ada penyelesaian dari segi infrastruktur. Mahkamah kena ready, polis kena ready, hakim kena ready, penjara kena ready, doktor yang nak tukar kat tangan kena ready. Sebab ada difahamkan bahawa doktor boleh nak kat tangan, tapi in terms of treatment, bukan in terms of punishment. Anda tak pasti sudah ada perubahan tersebut atau tidak. Kita nak minta kat tangan, contohnya bila sambil kita mencuri ni kan, bukan kita tengok orang mencuri, pak kat tangan, tak boleh. Mesti orang yang berkuasa apa kerajaan. Dan anda difahamkan bahawa dari segi etika doktor, nak kat tangan boleh, bukan sakat nak kat tangan, nak kat kaki boleh. Diabetes apa semua. Tapi mesti atas sebab rawatan, bukan atas sebab hukuman. Sekarang ni atas sebab hukuman. Jadi etika tersebut mesti diubah juga. Banyak kerja lah. Tapi nak sebut bahawa ini antara benda yang kena ranking. Ini antara benda kena ranking. Kalau ada sebut polis atau pegawai mahkamah ni, ini juga antara benda kena ranking sebab mereka ni saksi. Yang nak buat untuk kena ada saksi. Macam di sipil sekarang, polis tangkap apa sebagainya, sekali dia kena naik ke mahkamah juga sebagai saksi apa semua sekali. Sebab kamu penyasar ke apa semua. Ini kena ready baik. Minit-minit akhir tadi tersebut Akta 355 ni. Anda kata diluluskan, maka balik pada hukum syarak. Bila balik pada hukum syarak, anda kata diluluskan, bukan setakat Kelantan saja yang boleh buat undang-undang jenayah syariah yang Islam, tapi seluruh negara di Pahang, di Selangor, di mana-mana negeri sahaja. Dia kerana Akta ni bila dipindah terguna pakai pada seluruh negeri di Malaysia. Itu kesan. Tapi anda kata diluluskan tersebut, maka kalau kita tengok jadi kesalahan untuk Syariah 5 dan 6, hanya 4 pada 6 sahaja yang akan boleh diguna pakai untuk masa sekarang. Kenapa? Contohnya anda sebut zina termasuk juga qazaf, minum arak, irtidah atau riddah. Ini sahaja yang akan terguna pakai. Hakikatnya tengok pada negeri masing-masing. Belakang, Terengganu, Kedah, Pahang, ada dah semua ni. Cuma tak boleh nak buat sebab terikat dengan CP 356. Ada kata diluluskan sebab diluahkan kuasa, balik pada hukum syarak. Maka kalau zina kita sebut tadi 100 kali sebatang, qazaf tersebut 80 kali sebatang, minum arak tersebut 40 atau 80 kali sebatang, dan sebagainya ni. Maknanya apa jadi dengan dua lagi? Betul ke nak buat dua ni? Baik, kita sebut ni nak buat dua lagi ni, ada kerja lain pula.
Ya, sebabnya syariqah dengan hirabah ni, mencuri dan merampas ni perkaranya ada dalam kanun keseksaan. Sebab kita sebut tadi pusat dengan negeri, yang privilege ialah pusat. Dan ini perubahan dari aspek undang yang seakan-akan ini merupakan public order, public disorder ni, national security ni, maknanya termasuk kesalahan dan hukuman yang berkait dengan kesalahan merampas ni termasuk di bawah items ini. Jadi ini benda yang perlu diubah juga. Ya, maknanya tak boleh buat juga lah syariqah dengan hirabah. Pada hakikatnya, pada realitinya tak boleh dibuat juga. Sebab bertembung, ya, negeri nak buat, pusat nak buat, yang privilege sebenarnya pusat. Jadi kalau negeri nak buat juga, apa nama ni, kena edah, ya, peruntukan berkait dengan curi dan merampas daripada kanun keseksaan. Ya, adalah peruntukan daripada artikel 76A Perlembagaan Persatuan. Ini cerita panjang juga, ada tidak ada sebut dengan lebih lanjut lah sebab dia sangat teknikal. Cuma nak sebut bahawa jadi apa jadi pula kata nak buat baik kaedah fiqh kita belajar, kita belajar ustaz-ustaz dan kita tak boleh buat semua dalam tidak semua. Jadi letak dulu lah, ya, dan letak dulu 6 ni, walaupun kalau lulu Akta 355 ni hanya 4 pada 6 ada tu kena pakai. Dua lagi macam mana? Kena usaha lah. Usaha macam mana? Letak betul di parlimen begitu dah nampaknya. Ya, jadi apa nama ni? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Termasuk kita lah sebagai ejen dakwah, ejen bertazkirah dan kita orang Islam. Ya, itulah sekadar apa yang boleh anda kongsikan sikit sebanyak. Ya, walaupun sebenarnya banyak lagi yang boleh disebutkan. Dan benda ini memang tak akan habis dalam kuliah subuh, tak akan habis dalam kuliah maghrib. Ini nasib baik kuliah subuh, kalau kuliah maghrib lama dah kena berhenti. Ya, sebab ia perlu dibedah. Ya, ia perlu diwacanakan, ia perlu diforumkan, ia perlu di apa nama ni, programkan dan sebagainya lah. Ada cerita yang sangat banyak, ya. Cuma yang sebut ni sebagai untuk beri kunci lah, yang lebih tu kena discover sendiri. Ya, wallahu a'lam. Sekadar itulah yang boleh berkongsi daripada anda, daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk hari ini. InsyaAllah semoga boleh sampaikan, boleh memberi manfaat kepada kita semua, untuk kita sama-sama beramal dengannya, dan untuk kita terus sama-sama menyampaikan kepada orang yang tidak bersama kita. Ada soalan ke? Tiba-tiba ada soalan ke? Ke soalan off record? Kalau soalan off record kita kena betul lah, ya. Kita boleh nanti setakat ni, ya. InsyaAllah qul qali hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum. Betul tak ada soalan? Soalan ifrat kok banyak Ustaz? Soalan tulis, soalan lisan, tak apa dipanggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin bil hamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa alikil kufara wal musyrikin wal munafiqina wal zalimin wal halikin wal fasidin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala